Halo, halo. Ni Kak Nusia ni. Ah, ah. You just pergi dekat kita orang punya wall tu, kau picit aja ada link Zoom. Kau baik tak tahu? Kau picit aja yang dia bagi kau nombor-nombor tu, picit aja. Dia pakai Zoom ni. Tekan audio nanti. Alright. Bukan hari ni. Kau tak baca post. Allah kesian. Okey, baik. Okay, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okey, ada ramai yang tak tekan audio tu, memang tak dengar lah. Nak buat macam mana? Tapi dia nampak je lah. Dia Tak tahulah, nampak pandai-pandai lah. Memang Dapat kita nak bantu macam mana, kita tahu siapa dia. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni kita nak berkenalan dengan bahasa Arab ya. Baik, bahasa Arab ni saya ringkaskan beginilah. Bahasa Arab ni sebenarnya banyak perkataan-perkataan dia sama dengan perkataan dalam bahasa Melayu. Yang pertama. Yang keduanya, perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, itu adalah perkataan yang banyak kali berulang, banyak kali berulang. Jadi ketika mana kita baca Quran, kita jangan takut untuk kita kata bahawa Quran ni susah nak faham, tak. Sebenarnya senang, sebab perkataan-perkataan yang berulang dalam Al-Quran itu dalam kaedah pusar ni telah dikumpulkan dalam diagram warna pink ni. Ni nampak macam banyak kan? Tapi sebenarnya tidaklah banyak sangat ya perkataan-perkataan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nanti saya kongsikan dengan tuan-tuan dan juga perempuan audio dia audio dah, skrin. Sebut audio banyak kali, tersebut audio pula. Okey. Kita akan tengok perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang sering kali berulang. Okey. Itu yang kedua. Yang pertama, perkataan bahasa Arab banyak yang bersama ataupun persamaannya dengan bahasa Melayu. Yang kedua, perkataan bahasa Arab ni perkataan yang berulang. Dalam Al-Quran tu banyak perkataan berulang. Yang ketiga, perkataan bahasa Arab yang telah dikumpulkan dalam kaedah pusat ni telah dikumpulkan dalam diagram warna pink A dan juga pink B. Kalau tengok kad kita ni panjang kan ya? Panjang sangat. Okey. Tapi yang kita nak fokus perkataan berulang yang ada dalam diagram warna pink A dan juga pink B sahaja. Pink A dan juga pink B. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak berkenalan sikit dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia sebenarnya sama macam bahasa Melayu. Dia sama dengan bahasa Melayu dari sudut apa? Dari sudut pembahagian kategori dia. Dari sudut pembahagian kategori. Ini siapa yang dah masuk semalam, mungkin tahulah. Kalau tak masuk lagi, ini kita kongsikan ya. Bahasa Arab ada 3 kategori. Pertama, isim. Yang kedua, fi'il. Dan yang ketiga, haraf. Haraf dalam bahasa Melayu disebut dengan huruf. Ataupun kata sendi ya, kata sendi. Okey. Kalau kita sebut isim iaitu perkataan yang dalam bahasa Melayu disebutkan dengan kata nama ya, kata nama. Kata nama. Isim ya. Kalau fi'il dalam bahasa Melayu kita terjemahkan kata kerja ataupun perbuatan. Kata kerja ataupun perbuatan. Kalau haraf ni kita biasa terjemahkan dengan kata sendi. Okey, kata sendi. Okey, kepada, di dalam, itu semua adalah kata sendi. Tapi yang ini kata nama. Paling banyak digunakan dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu pun sama juga.
paling banyak ialah kata nama. Paling banyak ialah kata nama. Okey, dalam Al-Quran tu kalau kita tengok, banyak sungguh Allah Ta'ala menggunakan kata nama. Jadi kita nak tackle kata nama ni dulu. Supaya bila kita baca Quran, kita tahu, oh perkataan ni kategorinya kata nama. Dia bukan fi'il dan juga dia bukan haraf ataupun kata sendi. Baik, jadi isim ni kita dah bagikan kepada dua jenis. Pertama, perkataan-perkataan isim yang telah dikumpulkan dalam diagram warna pink A. Perkataan-perkataan isim yang telah dikumpulkan dalam diagram warna pink A ni. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dia punya skrin. Okey, tuan-tuan tengok sekejap. Bau pula. Ni letak dalam kereta, letak dalam kereta satu Habis tuan-tuan nampak saya punya ni. Tak, dia tak dengar. Saya Okey. tutup video apa. Baik, nampak tak skrin saya ni? Puan Nurmala, Ustazah Nurmala, nampak tak? Ini skrin tak? Okey ya. Ini perkataan-perkataan yang ada dekat diagram kita warna pink A ni adalah perkataan-perkataan yang disebutkan ataupun kategorinya ialah isim. Kategorinya ialah isim. Jadi semua perkataan-perkataan ni tuan-tuan, semua perkataan-perkataan ni contohnya alladhi, allati, alladhani, lepas tu yang kat sini man, ma, semua ni adalah isim. Dan dia sering kali berulang-ulang dalam Al-Quran. Contoh macam hadha. Banyak kali tuan-tuan jumpa. Hazi, banyak kali tuan-tuan jumpa. Banyak kali. Zalika, ni zalika. Banyak kali kita jumpa dalam Al-Quran. Tilka, banyak kali juga. Syahru Ramadan alladhi. Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawm. Banyak ni. Tahta. Jannatin tajri min tahtiha. Tahti. Banyak kali ni. Yang kita jumpa dalam Al-Quran. Ikan terubuk. Sekejap dengar ikan terubuk pula. Tunggu balik, nampak tu dah. Okey, sekejap. Okey, selesai. Baik tuan-tuan ya. Jadi perkataan-perkataan dalam diagram warna pink A ni semuanya perkataan yang berulang dalam Al-Quran. Dan juga kalau kita tackle perkataan-perkataan ini dalam Al-Quran ataupun ketika mana kita belajar, kita faham semua perkataan ini, dia punya makna dia, insya-Allah kita boleh faham Al-Quran. Okey, jadi bila kita tahu bahawa perkataan yang ada dalam diagram kita tu isim, maka kita tolak siap-siaplah itu isim. Yang kedua, sebenarnya banyak lagi, bukan yang dalam diagram warna pink A saja isim ya. Banyak lagi perkataan-perkataan yang kategorinya isim. Jadi macam mana kita nak tahu perkataan itu isim? Senang je. Ulama bahasa Arab telah meletakkan tanda untuk kita tahu bahawa perkataan itu isim ke, fi'il ke, haraf ke. Baik, cara nak tahu kata perkataan itu isim, yang pertama sekali, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan jumpa perkataan itu di pangkalnya ada alif lam. Di pangkalnya ada alif lam. Contohnya Al-Kitab. Al-Kitab. Jadi kita nampak ada alif lam kat depan ni, bermakna perkataan ni adalah isim. Tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, perkataan contohnya Al-Furqan. Ada alif lam kat depan. Ada alif lam. Al-Furqan. Bila perkataan tu ada alif lam di pangkal dia, bermakna kategorinya ialah isim ataupun kata nama. Itu yang pertama. Yang kedua, nak tahu kata perkataan tu isim ke tidak, tengok perkataan tu. Di hujungnya ada tak tanwin. Tanwin tu maksudnya apa? Dua baris di hujung. Sama ada baris depan, bawah ataupun atas. Itu tanwin ya. Tanwin macam ni. Sama ada dua baris di depan ataupun tanda dia macam ni. Dua baris di depan macam ni pun boleh. Dua baris di bawah, dua baris di atas. Ini maknanya tanwin. Kalau hujung perkataan itu ada tanwin, bermakna perkataan itu kategorinya isim. Dia bukan fi'il dan dia bukan haraf. Contoh, kita baca dalam Al-Quran.
Kita baca dalam apa? Surah dalam Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja. Tengok ni. Ada dua baris di atas. Bermakna kalimat afwajan ini ialah isim. Macam mana kita kata di isim? Sebab hujungnya ada tanwin. Tak kiralah tanwin di atas ke, tanwin di bawah ke, tanwin di depan ke, yang penting ada tanwin je, maka dia adalah isim. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, nak tahu kata perkataan itu isim, kita tengok baris hujung perkataan tersebut. Baris hujung perkataan tersebut. Saya ulang balik. Yang pertama ada alif lam. Yang kedua ada tanwin di hujung yang menunjukkan bahawa perkataan itu isim. Tanda yang ketiga, kalau tak ada alif lam, tak ada tanwin, kan? Nak tahu juga kata di isim, contoh tengok hujung perkataan tu ada tak baris bawah? Baris bawah di hujung perkataan. Baris bawah ni saya tak tulis baris lah, saya tulis simbol sahaja. Baris bawah di hujung. Sama ada baris bawah satu ataupun baris bawah bertanwin. Andai kata perkataan itu hujungnya baris bawah, maka perkataan itu dikira sebagai isim. Contoh kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim. Ghairi. Kita jumpa kalimat ghairi. Ghairi. Tengok baris hujungnya. Baris apa tu baris hujung? Baris bawah. Maka ghairi ni adalah isim. Apa lagi yang tuan-tuan baca? Ghairil maghdubi. Hujung al-maghdubi pun baris bawah juga. Maka al-maghdubi ni ialah isim. Allah. Maka al-maghdubi ni ialah isim. Al-maghdubi. Apa tanda kata dia isim? Hujungnya baris bawah. Kan? Ataupun kita baca baris bawah yang bertanwin. Macam semalam sebagai contoh, falahum ajrun ghairu mamnunin. Mamnunin. Tengok. Perkataan yang hujungnya baris bawah. Mamnunin. Mamnunin baris bawah. Tapi ini baris bawah apa? Baris bawah bertanwin. Maka dia juga dikira sebagai isim. Jadi tiga tanda yang pertama ni saya sebut. Yang pertama ada alif lam, maka perkataan itu isim. Yang kedua hujungnya bertanwin, dia isim. Yang ketiga hujungnya baris bawah. Dan baris bawah satu ke ataupun baris bawah tanwin, maka dia dikira sebagai isim juga. Jadi kalau kita tengok dekat mamnunin, mamnunin ada dua tanda lah dekat dia. Tanda kata di isim, pertama baris bawah di hujung, yang keduanya tanwin. Bermakna mengumpulkan dua sekali tanda isim pada dia. Baik, yang keempat saya skip lah. Kita ambil yang keempat. Yang kelima nanti saya skip dulu, saya langkau dulu. Apa tanda yang kelima yang menunjukkan perkataan itu isim? Tanda yang kelima, kalau sekiranya perkataan tersebut berada selepas huruf jar. Apa itu huruf jar, tuan-tuan? Huruf jar sebenarnya dia duduk dekat kategori yang terakhir ni, iaitu kategori huruf. Okey, dalam pelajaran bahasa Arab, dia ada isim, ada fi'il, ada haraf. Haraf ni sebenarnya banyak kumpulan, tuan-tuan. Ada banyak kumpulan. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dia punya apa nama ni skrin. Tuan-tuan boleh tengok Okey, ini isim. Tuan-tuan tengok kat sini haraf. Ini haraf. Ada berapa kumpulan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Ini kita pecahkan lagi. 10, 11, 12, 13. Jadi maknanya ada 13 kumpulan haraf ataupun kata sendi.
Baik, mana satu huruf jar? Mana satu kumpulan yang namanya huruf jar? Ini dia. Kumpulan huruf jar. Ini namanya kumpulan istinaf. Ini namanya akhawat inna. Ini namanya huruf taukid. Nanti kalau kita belajar secara terperinci, kita akan terjemahkanlah apa makna taukid, apa makna ataf, kan? Okey, ini huruf jar. Baik. Ada berapa dalam kumpulan huruf jar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 semua. 9 huruf semua. Yang pertama ni min. Min maknanya daripada. Daripada. Ala maknanya ke atas. Yang tuan-tuan duk sebut tu. Assalamualaikum ni. Ala lah ni. Selamat sejahtera ke atas kamu. Ala. Okey. Min. Kita ambil contoh min ya tuan-tuan. Saya stop share. Baik. Mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar. Ada 9 haraf jar kan? Kita ambil satu. Iaitu min. Contohlah min. Min. Apa makna min? Min maknanya daripada. Okey? Min madrasah. Contoh min madrasah. Min madrasah. Tengok. Min, ini haraf jar ni. Dalam kumpulan haraf jar yang tadi kita tunjuk tu. Okey? Makna dia daripada. Madrasah maknanya sekolah. Jadi, kita nak tahu perkataan madrasah ni. Madrasah ni isim ke, fi'il ke, haraf? Kita jawab kalimat madrasah ini ialah isim. Dalam kategori isim. Macam mana kita tahu kata madrasah ni isim? Sebab perkataan madrasah ini berada selepas haraf jar. So, mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar, kalau kita baca Quran, kita akan jumpa banyak haraf jar. Ada 9 tu lah. Hak kita tunjuk tadi tu ada 9. Min, ala, li, fi, semua tu huruf jar. Jadi mana-mana perkataan yang berada selepas salah satu daripada huruf jar tadi, maka perkataan tu kategorinya ialah isim. Itu yang pertama. Jadi kita nak tackle dari sudut dia punya kategori dulu. Pertama ni kita nak tahu bahawa bahasa Arab ni ada 3 pembahagian kategori dia. Pertama isim. Dan isim ni lah paling banyak dalam penggunaan bahasa Arab. Kan? Tapi sebahagian kecilnya kita dah kumpulkan dalam diagram warna pink A tadi. Dalam diagram warna pink A. Pink ada 2 tuan-tuan ya. Pertama pink A, kedua pink B. Ini pink B ya. Pink B ni yang haraf tadi ni haraf jar. Ini dekat pink B. Warna pink dan kita letak bahagian B. Yang kedua pink A. Tengok pink A ya. Kad warna pink dan dia duduk bahagian A. Ini semua perkataan yang ada dalam ni semuanya isim. Tapi ni sebahagian kecil sahaja. Aina, ayyana, mata ni semua isim tuan-tuan. Tapi ni sebahagian kecil. Jadi kalau kita nak tahu lebih lagi mana lagi perkataan yang dikatakan isim itu, nak tahu lebih lagi kita kena tengok tanda-tanda pada perkataan tersebut. Pertama, kalau perkataan tu ada alif lam, maka perkataan tu isim. Yang kedua, kalau perkataan tu hujungnya bertanwin, maka perkataan tu isim. Yang ketiga, kalau perkataan tu hujungnya baris bawah, maka perkataan tu isim. Yang keempat, kalau perkataan itu berada selepas salah satu daripada huruf jar tadi, maka perkataan itu isim. So, madrasah ni isim sebab dia berada selepas haraf jar. Okey, itu pembahagian yang pertama, kategori pertama. Kategori kedua haraf, kata sendiri. Kita lompat dulu. Yang tengah ni kejap lagi kita pergi. Kita lompat kat sini ya. Yang keduanya haraf. Harafnya apa? Kata sendi. Kata sendi tu ada banyak yang kita tunjukkan tadi. Ada sekitar 13 kumpulan ataupun ada 10 lah, sekurang-kurangnya 10 ataupun 13 kumpulan. Ini semua ni tuan-tuan, perkataan-perkataan semua ni kita namakan dia sebagai haraf ataupun kata sendi. Ada dalam kumpulan haraf jar. Ada dalam kumpulan istinaf. Istinaf maksudnya permulaan. Kalau kita jumpa wa dalam Al-Quran, banyak kali kita jumpa wa kan.
Kalau waw itu waw istinaf, maka cara terjemah dia dan bermula. Okey. Dalam Quran juga kita biasa jumpa fa, huruf fa. Fa kat sini terjemahan dia fa istinaf, terjemahan dia maka. Maka. Cuba tengok kat sini, ataf. Kumpulan ataf. Ataf maksudnya apa ataf? Ataf maknanya sambungan, ya, sambung. Penyambung. Okey? Ada huruf waw kat sini. Waw dekat ataf terjemahnya tak sama dengan istinaf. Waw istinaf terjemahnya dan bermula. Kalau waw ataf terjemahnya dan. Dan wa'amilu solihat. Wa'amilu waw. Waw itu dan beramal soleh. Summa maknanya kemudian. Au maknanya atau. Fa maknanya lalu. Ini semua adalah haraf ataf. So kalau kita nak simpulkan bahawa semua perkataan yang ada dekat diagram warna pink B ini ia adalah haraf. Kecuali 3 ni lah. Ni dia kata bukan haraf. Ni nanti kalau kita belajar lebih lanjut kita akan ceritalah apa maksud ni. Okey. Tapi yang pentingnya secara umum semua perkataan dalam ni dikira sebagai kata sendi. Kata sendi. Okey. So kata sendi tu duduk kat mana tuan-tuan? Dia duduk dekat sini. Okey, duduk dekat dekat bahagian yang ketiga ataupun kategori yang ketiga. Haraf. Baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada yang tengah-tengah ni. Ini apa dia? Ini fi'il. Fi'il ni orang Melayu sebut ataupun kita belajar dalam bahasa Melayu dia kata apa? Kata kerja ataupun kata perbuatan. Melompat, makan, minum, tidur. Apa lagi? Berlari. Kan? Berjalan. Itu semua perbuatan tu. Berjalan. Muhammad berjalan. Memukul. Memukul itu pun perbuatan. Muhammad memukul. Itu semua kata kerja. Dalam bahasa Arab, kata kerja disebut sebagai fi'il. Dia disebut sebagai fi'il. Baik tuan-tuan, ya. Kata kerja ni dia terbahagi kepada 3 juga. Kepada 3. Yang pertama fi'il madhi nama dia. Saya tulis Rumi, ya. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa itu madhi? Madhi perbuatan yang telah berlaku. Bahasa orang putih dia kata apa? Past tense. Telah berlaku. Contoh kita sebut telah berlari. Itu bahasa Melayu senang je. Telah tambah telah je lah. Lepas tu dia sebutlah perbuatan. Apa dia? Perbuatan dia berlari. Telah berlari. Maknanya larian tadi tu dah berlaku dah. Sebab tu dia sebut telah. Jadi cara nak terjemahkan fi'il madhi nanti kalau kita belajar secara detail nanti kita akan tambah makna perkataan telah. Muhammad telah berlari. Muhammad telah makan. Muhammad telah belajar. Kalau bahasa mudahnya kita sebut dah. Kan, saya dah belajar. Saya dah faham. Itu fi'il madhi lah tu. Kan, cuma kita tak pernah sebutlah fi'il madhi selama ni. Hari ni baru kita tahu itu adalah fi'il madhi. Saya dah makan, saya dah berlari. Itu semua fi'il madhi. Baik, yang kedua namanya fi'il mudhari'. Saya tulis Rumi. Mudhari'. Nak baca macam mana tu? Mudhari'. Mudhari' ni apa dia? Perbuatan yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku ataupun yang sentiasa berlaku. Contoh, kita kata apa? Tidur. Perbuatan dia apa dia? Perbuatan dia tidur. Fi'il dia tidur. Dan perbuatan tidur itu sedang berlaku. Maka kita bagi contoh ayat, Muhammad sedang tidur. Dalam bahasa Inggeris dia kata present tense, ya. Tak salah saya lah. Present tense. Ataupun future tense, benda yang akan berlaku. Contohnya, Muhammad akan tidur. Akan. Dia letak akan, kan? Itu maknanya fi'il mudhari' lah tu. Saya akan belajar. Dia tak belajar lagi, tapi akan belajar. Saya akan faham. Jadi maknanya, yang kata akan semua tu, itu adalah fi'il mudhari'. Cara terjemah fi'il mudhari', kita akan tambah makna sedang. Sebab fi'il mudhari' ni dia membawa makna sedang.
ataupun membawa makna akan berlaku. Kita tambah akan. Muhammad akan makan. Ataupun kita boleh juga menterjemahkan dengan makna sentiasa. Sentiasa ya. Muhammad sentiasa tidur. Ataupun orang itu sentiasa beriman kepada Allah. Itu sentiasa, dia berterusan. Iaitu fi'il mudhari' nama dia. Dan yang terakhir namanya fi'il amar. Fi'il amar. Okey. Apa itu fi'il amar? Amar maksudnya perintah. Dalam bahasa Melayu kita terjemahkan dia perintah. Kata perintahlah. Kata perintah. Dia bagi arahan, amar. Kan tuan-tuan bisa sebut amar ma'ruf nahi mungkar. Amar menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Itu amar ma'ruf. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Okey. Baik, fi'il amar. Kalau kita terjemahkan fi'il amar, kita akan tambah perkataan lah di hujung. Tambah perkataan lah di hujung. Contoh, makanlah. Gitu. Minumlah. Kurniakanlah. Kan? Matilah dia kata. Tu. Itu semua ada perintah dah tu. Belajarlah. Fahamilah. Itu adalah kata perintah. Dalam bahasa Arab, kata perintah disebutkan dengan fi'il amar. Okey. Baik. Jadi bahasa Arab terbagi kepada 3 kategori. Pertama, kata nama. Kedua, kata sendi. Kedua, kata kerja. Dan yang ketiganya, kata sendi. Okey, ada apa-apa nak tanya? Puan Nursiah ada? Puan Nursiah. Puan Nur Aini mana? Puan Nursiah? Ada, tak dengar ke apa ni? Okey, yang lain-lain tu ada nak tanya apa-apa ke? Puan Siti. Puan Siti daripada mana? Sarawak. Buka dulu itu Ya? opnya. Si dengar. Si dengar. Siapa dengar? Puan Nursiah. Bawa dia. Mau dengar. Berkucing Sarawak. Okey. Baik. Okey, kita teruskan. Masa kita tak lama. Saya target pukul 12 lebih sikit kita berhentilah. Ataupun paling-paling lewat 12.30. Sebab semalam kita cuba ambil 12.30. Okey tuan-tuan. Jadi kaedah pusat ni, kita macam mana? Kaedah pusat ni, kita akan cuba memahami ayat Al-Quran. Cara nak faham dia macam mana? Cara nak faham dia ialah dengan kita, pertama sekali kita tackle perkataan-perkataan yang ada dekat dalam diagram warna pink A dan juga pink B. Okey? Masalahnya kita si punya tu. InsyaAllah nanti boleh kontak Puan Nur Aini dalam grup grup WhatsApp ada Puan Nur Aini kongsikan kalau siapa yang nak kad diagram ni lah. Kita panggil kad diagram ataupun dia setengah panggil kad jadual. Tak apalah mana-mana pun Okey. Ada? Puan Siti ada? Dia dah belilah. Masa dekat mana tu? IC. Masjid Abiad. Masjid Abiad. Masjid Abiad. Ni orang Masjid Abiad ni. InsyaAllah. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, kaedah kita ni kita nak bagi orang faham Al-Quran dengan cara yang tersusun lah. Ada cara dia. Sebab kalau kita main tembak macam tu je, boleh dapat juga, bukan kita tak dapat. Tapi dia ambil masa sikit lah. Jadi cara yang setakat pengalaman Ustaz Rushdi, pengasas kaedah pusat ni, cara dia nak bagi orang faham Quran, dia tackle perkataan-perkataan yang berulang dalam Al-Quran. Jadi perkataan-perkataan yang berulang tu dalam Al-Quran kita namakan perkataan popular. Perkataan popular yang dah dikumpulkan dalam diagram warna pink A dan juga pink B.
Jadi kita akan belajar nanti satu persatu, kita akan bahaskan makna setiap perkataan ni. Bila tuan-tuan dan perempuan, ibu ayah sekalian dah faham makna dalam perkataan diagram ni, maka mudahlah untuk kita faham Quran. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran, satu ayat tidak akan lari daripada salah satu daripada perkataan yang dipetik daripada diagram warna pink A dan juga pink B. Bukan Quran ambil kita ambil kumpul kat sini. Ni yang salah faham pula. Bukan kata Quran ambil masuk dalam Quran. Oh tu nampak hebat sangat pula. Dah Ini pernah pas- makan. Jadi kita tackle perkataan-perkataan yang ada dalam diagram warna pink A dan juga pink B. Yang kedua, kita tackle perkataan-perkataan yang sudah pun digunakan oleh orang Melayu ataupun orang Malaysia kita ni lah, orang Nusantara ni. Contoh saya sebut, saya tunjuk dekat tuan-tuan. Dalam buku kita ada. Okey, tuan-tuan tengok dekat skrin tuan-tuan, saya kongsikan. Ini. Cuba tengok sini. Ini perkataan-perkataan bahasa Arab yang sudah digunakan oleh kita orang Melayu ni. Oleh masyarakat kita. Contoh akrab, makna orang Melayu sebut akrab. Alamat, alamat. Apa lagi? Bait, bait. Bakhil, bakhil. Bala, orang Melayu sebut bala, bala bencana. Baki, kan? Baki. Sekarang ni orang tak pakai baki, orang pakai balance. Orang boleh pakai bahasa Inggeris. Kita kekalkan dalam bahasa Melayu kita baki, maka dia adalah bahasa Arab sebenarnya. Bab. Berapa bab kita belajar? Ni bab. Orang Melayu dah pakai dah bab. Tapi kalau nak betul-betul bab ni maknanya pintu. Berapa bab dah kita belajar? Berapa pintu dah kita belajar? Berapa tajuk dah kita belajar? Itu bab ya. Tengok juga huruf D. Dahsyat. Orang Melayu pun sebut dahsyah. Dahsyatun. Arab kata dahsyah. Daerah. Arab kata dairah. Dakwah. Orang Arab kata da'wah. Da'i. Orang Arab kata da'i. Doa. Doa. Arab kata doa. Tengok. Dewan. Arab kata diwan. Daftar. Daftar sama je. Dalil. Dalil. Darjat. Darjah. Arab kata darajah. Dia bariskan huruf ra tu. Darajah. Dunia. Arab kata dunia. Sama je. Ghaib. Ghaib apa mana ghaib? Benda yang tak nampak kan? Ghaib. Gamis, qamis, gamis, gamis. Orang Melayu sebut gamis. Kan macam jubah lah gamis. Okey. Fiqah, faham, fitrah, fitnah, fikrah ataupun fikir. Fana. Tengok fana orang Melayu guna faqir. Okey, ini baru sedikit ni. Ni hadiah, hal, hadir. Ni. Apa lagi? Ini semua tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, ialah bahasa Arab yang telah dipinjam ke dalam bahasa Melayu dan telah dimasukkan dalam kamus dewan pun. Jadi dalam Al-Quran banyak perkataan-perkataan yang bahasa Melayu sebenarnya. Banyak perkataan-perkataan yang bahasa Melayu sebenarnya. Cuma kita je tak sedar. Jadi tugas kita nak menyedarkan tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita baca Al-Quran, kita akan kata, hey, ini sebenarnya bahasa Melayu. Kita akan sedarkan balik. Supaya di situ kita senang nak faham Al-Quran. Okey, supaya di situ kita senang nak faham Al-Quran. Jadi caranya macam mana? Caranya kita kena belajar lah. Kena ambil masa sikit untuk kita belajar dan kita faham akan Al-Quran. Kalau tidak, memang sampai bila-bila lah kita baca je. Dan tapi tak faham. Baik tuan-tuan. Baik, pertama kita tackle perkataan dalam diagram untuk kita faham. Yang kedua, kita tengok mana-mana perkataan yang sudah pun digunakan oleh orang Melayu. Dan yang ketiganya tuan-tuan, macam mana kita nak faham? Kita akan tengok ada tak perkataan yang berulang. Contoh perkataan berulang macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak payah terjemah dah tuan-tuan. Kita dah faham dah. Alhamdulillah tu maknanya positif. Benda yang positif. Kalau nak terjemahkan bolehlah. Segala puji lillah bagi Allah. Tapi kalau tak mau terjemah sekalipun, kita dah boleh faham. Alhamdulillah maknanya benda yang positif. Kalau kita sebut wal ayadu billah ataupun na'udhu billah, kita faham dah. Maknanya benda yang menakutkan. Jadi itu perkataan yang berulang. Yang tak payah kita nak terjemah lagi lah. Kita sebut apa? Contoh, kita sebut Assalamualaikum. Itu bahasa Arab. Tapi orang Melayu dah guna dah.
Kita dah faham dah bila sebut Assalamualaikum, maknanya diucap benda yang baik kepada kita. Tak payah kita sebut, ada tak kita jumpa orang, selamat sejahtera, selamat sejahtera ke atas kamu. Tak ada. Kita sebut je Assalamualaikum. Kita baca Astaghfirullah. Astaghfirullah tu perkataan yang berulang, yang kita dah tahu dah. Astaghfirullah tu maksudnya minta keampunan daripada Allah. Jadi tak payah terjemah. Jadi perkataan-perkataan yang macam tu, dia membantu kita sebenarnya untuk kita faham. Allah Ta'ala sebut yaghfirullahu lakum. Yaghfiru tu astaghfirullah sebenarnya. Yaghfirullah, Allah Ta'ala mengampunkan oleh Allah lakum untuk kamu. Jadi kita dah boleh faham sedikit banyak sebenarnya. Dan sebenarnya Quran ini tidaklah susah. Cara kita nak faham, kita kena ada strategi. Strategi pertama, saya ulang balik, tackle perkataan-perkataan dalam diagram, wala ping A, ping B. Kedua, tengok perkataan-perkataan yang dah digunakan oleh orang Melayu. Dan yang ketiga, tengok perkataan-perkataan yang berulang-ulang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tak payah terjemah dah. Kita dah boleh tahu dah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Itu perkataan yang berulang. Walaupun tak digunakan oleh orang Melayu, tapi kita dah boleh faham. Itu makna perkataan berulang. Dan yang terakhir, perkataan yang kita tak tahu langsung makna dia. Kalau yang tak tahu langsung tu, nak buat macam mana? Kena tengok terjemahan jugalah. Kena tengok Ustaz Google jugalah. Kena tengok Quran terjemahan juga. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, perkataan yang kita tak tahu langsung makna ni sebenarnya tak banyak dalam Al-Quran. Tak banyak. Yang banyaknya mana? Yang banyaknya yang ada dalam diagram warna pink A, pink B. Yang kedua banyak ialah perkataan bahasa Melayu. Yang ketiga banyak perkataan yang berulang. Yang paling sikit ialah perkataan yang tak tahu langsung makna dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak buat, macam mana kita nak try, macam mana kita nak test, kita praktis sekarang. Kita praktis sekarang, kita tahulah berapa banyak perkataan yang sebenarnya kita dah faham. Cuma kita nak apa? Kita perlukan kepada sedikit masa lah untuk belajar. Kerana penggunaan perkataan bahasa Arab ataupun bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Arab kadang-kadang tak sama. Orang Melayu sebut sabar, orang Arab sebut sabar, sabrun. Ada sedikit dia punya logat tu lain lah. Macam orang Kedah. Isteri saya orang Kedah. Dia akan sebut sabar. Orang KL kata sabar. Sabar kan. Orang Kelantan kata apa? Sobar. Sabar juga kan. Kalau orang Sarawak kata apa? Sabar juga. Sabar juga, sabar. SA. Kan, kalau orang Sabah pun sebut sabar kan. Orang Arab kata sabr. Jadi benda yang sama, cuma cara sebut tu berbeza. Dekat situlah kita nak tengok, kita kadang-kadang tak sedar. Jadi ustaz akan betulkan. Guru kita dalam kelas kita akan bagi tahu ini bahasa Melayu. Okey tuan-tuan. Apa ayat yang kita nak cuba kongsikan? Sabar. Apa ayat Quran yang kita nak praktis? Yang kita nak praktis, tengok sejauh mana kita faham ayat tu. Amaniyuhum. Apa ayat yang tuan-tuan nak praktis untuk kita tengok sejauh mana kefahaman kita terhadap ayat tersebut. Surah apa? Surah apa? Ayat apa? Apa-apa je lah Ustaz. Apa-apa je. Saya ambil satu surah, satu ayat daripada Al-Quran. Kemudian kita try tengok sejauh mana kita dah faham ataupun tidak ayat tersebut. Kita ambil daripada surah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh? Masa dekat kemarin nak di Abiad. Itu dekat mana? Di Masjid Abiad kemarin udah nak dibahas tentang Ustazah Nur Malam masih dekat sana Ada, masa tu ada saya. Okey. Tapi tu pulanglah, yang lain mau ikut tak apalah. Diulang lebih bagus lagi Ustaz. Okey, tak apa, kita ambil yang lain lah, kita ambil.
Kita ambil ayat daripada surah apa ya? Wal as dah, wal as. Boleh juga. Wal as lagi senang lah, tuan-tuan boleh faham 100% ayat tu sebenarnya. Baiklah, kita ambil contoh je. Nanti kalau nanti kita ambil surah Yasin sikit. Okey, kita ambil wal as. Wal as. Innal insana lafi husrin. Jalan. Illa alladhina amanu wa amilu as-salihati. Nampak wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Okey, kita bariskan wal asr innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi as-sabr. Sebelum terlupa, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kaedah pusar yang akan kita belajar ni, kita akan tengok setiap perkataan tu kita akan pecahkan. Kita akan pecahkan. Jadi bila kita pecahkan, kita akan letak tanda. Kita akan letak tanda pada setiap perkataan yang telah kita pecahkan. Andai kata perkataan tersebut dah ada dalam diagram warna pink A ataupun pink B kita ni, dan andai kata dah ada dekat sini, maka kita akan tanda perkataan itu dengan tanda X ataupun pangkal. Okey? Bermakna perkataan tersebut dia dah diletakkan dalam diagram warna pink A kita tu. Kita namakan tanda ini dengan tanda popular. Kenapa letak nama popular, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan tengok dekat sini, dalam diagram kita ni, saya share dekat skrin tuan-tuan. Ni, kita namakan isim-isim yang ada dekat sini isim popular. Kita letakkan nama popular. Kalau haraf ataupun perkataan-perkataan kata sendi dalam ni, kita namakan dia haraf popular. Popular Makna popular ni dia berulang-ulang dalam Al-Quran tapi dah dikumpulkan dalam diagram. Kalau dia berulang tapi tidak dikumpulkan dalam diagram, kita akan letakkan dengan tanda bintang ataupun star. Okey, kalau perkataan tu bahasa Melayu, dah guna dah bahasa Melayu. Okey, maka kita tandakan right. Ini bahasa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan peganglah diagram, kemudian tuan-tuan peganglah pen. Mana yang bahasa Melayu, tanda right. Mana yang ada dah dalam diagram, tanda X. Mana yang kerap kali berulang dan tak perlukan kepada terjemahan sebab dah boleh agak dah makna dia, itu kita tandakan star. Ini kita maksudkan dia perkataan yang berulang. Okey, berulang. Contoh kalimat tadilah Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, kan, Al-Hakim. Bintang tadi kata berulang tak Ustaz? Ya, kata berulang, betul. Kata berulang. Kata berulang. Kata berulang Baik. Tanda yang keempat. Kalau yang pangkas tu tadi kata, tadi popular. saya tu keluar sekejap tadi.
Ulang sikit boleh tak Ustaz yang Boleh, tanda boleh. X tadi? Kalau X maknanya popular. Tak nampak. Tak nampak. Popular. Ah, Popular. Popular Okay. Popular tu maksudnya yang dah ada dalam diagram kita ni lah. Ini mana popular. Okay. Okey. Yang tanda right bahasa Melayu, yang tanda bintang maknanya kata berulang. Okey. Okay. Baik. Dan tanda yang terakhir, sebelum tu. 3 tanda yang atas ni, kita yang atas ni kita andaikan kita dah faham. Oh, Ustaz, macam mana nak faham? Belajar pun belum lagi. Kan? Tengok ni pun kecil-kecil tak faham. Kabut. Kelang kabut lagi. Ini kena belajar lah. Itu kata kena belajar. Bawa Ambil- tidur Ustaz. Oh, ya ke? Ambil masa sikit untuk kita belajar. Anggap dah faham, pura-pura faham. Ah, Anggap dah faham dengan pura-pura faham lain. ya, pura-pura faham. Siapa pura-pura faham? Okey, boleh Ya, pura-pura Jadi, tiga tanda ni yang kita letak dekat perkataan tersebut, kita kata kita dah faham. Faham dengan makna apa? Itu perkataan sudah pun under control. Maknanya bawah kawalan kita. Kita boleh tengok, oh ini dah ada dalam diagram ni. Oh ini bahasa Melayu. Ini perkataan berulang. Itu maksud 3 tanda di atas. Dan tanda yang keempat, ini saya letak pisahkan ya. Tanda yang keempat, kita tandakan nota kaki. Biasa kan kalau tuan-tuan baca buku tak faham, tuan-tuan buat nota kaki kan? Ini kita katakan tanda nota kaki. Apa maksud tanda nota kaki? Maknanya perkataan ni memang kita tak faham langsung. Jadi macam mana cara nak bagi faham? Kena tengok terjemahan lah. Kena tengok terjemahan. Kena ada kamus ke ataupun Quran terjemahan ke. Okey. Baik ya tuan-tuan. Jadi saya nak bagi tahu ini sahaja tanda yang kita kata kita tak faham langsung. Tapi ingat ya, perkataan begini sebenarnya tak banyak dalam Quran. Yang banyaknya berulang, yang banyaknya bahasa Melayu dan juga yang banyaknya diagram. Perkataan yang ada dalam diagram. Itu strategi kita. Waalaikumsalam. Masak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak murid dah Siapa sampai. ni? Anak murid dah sampai. Ya, ada murid dah. Orang dah Okey, buka boleh. puasa dah. Okey, baik tuan-tuan. Kita tandakan perkataan ya. Baik, pertama wal as, huruf waw. Huruf waw dah ada dalam diagram. Saya tanda popular. Dah dalam diagram dah ada dekat diagram warna pink B. Sekali lagi kita tengok satu-satu. Yang kedua perkataan al-asr. Al-asr ini tuan-tuan nak kata faham ke tak faham makna dia? Orang Melayu sebut waktu solat asar. Okey. Asar. Asar. Tapi dalam dia punya tafsir, dia tak kata waktu asar. Dia kata apa? Masa. Waktu. Jadi saya Demi masa. kata demi masa. Saya nak bagi tahu tuan-tuan perkataan ni kita tak fahamlah senang. Tak faham. Sebab kena buka tafsir baru kita tahu makna yang betul. Okey, dia bukan waktu asar. Okey Kemudian kita jumpa kalimat inna. Inna ni perkataan yang dah ada dalam diagram. Kita tanda popular. Dah ada dalam diagram warna pink B. Sekali lagi kita tunjuk pada tuan-tuan ya, warna pink B. Puan Siti boleh tengok dekat diagram dia dah ada dah diagram. Okey, al-insan. Al-insan bahasa Melayu tanda right. Insan. Insan. Kemudian perkataan lafi. Lafi 2 perkataan yang bergabung sebenarnya. Pertama la, ini kata sendi ya. Yang keduanya fi. Okey. Ini pun dua-dua perkataan ni dah ada dalam diagram kita. Kita boleh selak aja nanti diagram tengok makna dia. Okey. Khusrin. Okey, khusrin ni saya terus teranglah bagi tahu memang kena tengok terjemahan, tak tahu makna. Kita letak nota kaki nombor 2. Nota kaki nombor 2 maknanya perkataan yang kedua yang kita tak faham. Yang ketiga pula. Yang berikutnya kalimat illa. Illa ni perkataan yang dah ada dalam diagram kita. Jangan takut. InsyaAllah kita belajar kita boleh faham. Program.
Alladzina dah ada dalam diagram kita. Jangan takut. Amanu ini bahasa Melayu. Melayu. Beriman. Apa susah? Cuba kita kena olah sikit lah. Cara sebut dia lain sikit. Kalau kita sebut beriman itu cara sebut bahasa Melayu. Orang Arab kata amanu, amanat, yu'minuna. Kan? Itu semua bahasa Arab punya style sebut. Kita kena belajar jugalah nanti. Okey, wow. Wa amilu. Wa kat sini dah ada dalam diagram. Amilu bahasa Melayu. Orang Melayu sebut beramal. Orang Arab kata amila, amilu, ya'maluna, ya'malu, ta'maluna. Itu orang Arab sebut. Tapi orang Melayu sebut beramal. Beramal. Ilmu. Beramal. Kalau ilmu lain. Ilmu. Lainnya. Tapi dia hampir sama ilmu dengan amal. Ada ilmu dia kena beramal. Okey, seterusnya as-salihat. Orang Melayu kata dah guna dah perkataan ni. Beramal soleh. Orang Arab kata as-salihat, as-salihuna, as-salihina. Itu semua bahasa Arab punya style sebutan. Okey, kita dah guna dah. Dah pinjam dah perkataan dia. So tak ada masalah. Kemudian watawasau. Wow, dah ada dalam diagram. Tawasau ni bahasa Melayu ni tuan-tuan. Apa tu? Wasiat. Oh, wasiat. Ya, orang Melayu kata wasiat, orang Arab kata tawasau. Wasiat pun digunakan juga. Dalam bahasa Arab pun guna juga wasiyah. Arab kata wasiyah. Orang Melayu kata wasiat. Kadang-kadang Arab kata wasiyah, tawasau, yuwasi, ausini, ausi. Itu semua cara sebutan orang Arab. Dan setiap cara sebut tu dia membawa pemaknaan yang berbeza lah. Kalau ausi, wasiatkanlah kepada aku, ausini kan. Wasiatkanlah kepadaku, ausini. Kalau wasiyah itu wasiat. Kalau yusi ni dia telah mewasiatkan kepada aku. Ausani, itu cara sebut orang Arab. Bila dia ubah cara sebut, ada perubahan makna dia. Cara pemaknaan dia tu. Itu kita kena belajar sikit lah. Tapi secara umumnya, tawasau maknanya wasiat. Senang. Baik, seterusnya bil haqqi. Kita ada huruf ba ataupun b bacanya. Kemudian kita ada al-haqqi. B kita tanda popular sebab dalam diagram dah ada. Al-haqqi tanda bahasa Melayu sebab orang Melayu dah guna haq. Okey, kemudian waw dah ada dalam diagram. Tawasau berulang, tengok berulang berulang dengan tawasau yang pertama. So kita tanda apa? Tanda bintang. Kemudian bisabri, Melayu. Keduanya as-sabri. Okey, B dah ada dalam diagram. As-sabri bahasa Melayu. Okey, tuan-tuan. Jadi kita tackle macam tu lah. Baik, tengok dekat papan putih ni. Berapa banyak perkataan yang kita kata dah ada dalam diagram. Yang kita tanda dengan pangkah. Pangkah X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maknanya yang tanda popular ni ada 11 dalam surah Al-Asr. Yang tanda bahasa Melayu, cuba tengok bahasa Melayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perkataan bahasa Melayu. Perkataan yang berulang satu je. Bintang. Bintang satu je. Okey. Perkataan yang tak tahu makna langsung. 1, 2. 2 sahaja. Mana yang banyak? 2 banyak ke 11 banyak, tuan-tuan? Siapa kata 2 lebih banyak daripada 11? Jam lah. Oh, tu pandai kira-kira. Jadi maknanya strategi kita tackle perkataan-perkataan yang dah
kumpulkan dalam diagram. Okey. Lepas tu kita tengok perkataan-perkataan bahasa Melayu dan yang seterusnya perkataan berulang. Okey. Baik, kita tengok dalam kita punya diagram ya. Diagram kita, baik, tengok sini. Pertama, wal asr, ayat kita, wal asr, tuan-tuan dah hafal dah. Wow, ada wow kat situ kan? Wow itu wow apa tuan-tuan? Wow itu wow kat sini. Ini kita kena belajar. Apa beza wow ini dengan wow yang ini? Dengan wow yang ini. Itu kena belajar sikit lah. Yang paling penting, secara umumnya kita tahu huruf wow ni dah dikumpulkan dalam diagram. Cuma mana satu? Kumpulan taukid ke? Kumpulan istinaf ke? Kumpulan ataf ke? Okey? Baik. Wal asr. Al-asr kita kata tak tahu makna. Kita pun kena buka lah tafsir bahasa Melayu. Apa makna dia? Rupanya makna dia masa. Jadi kalau waw yang pertama tadi waw taukid, dalam kaedah kita terjemahannya demi. Waw taukid terjemahannya demi. Kalau waw ataf terjemahannya dan. Kalau waw istinaf terjemahannya dan bermula. Gitu. Jadi kita kata dia waw taukid. Macam mana kita nak tahu kata dia tu waw taukid bukan waw ataf? Bentuk dia sama je. Dia ada kaedah cara nak kenal dia. Itulah sikit kena belajar, sikit je. Okey, waw taukid maknanya demi. Al-as masa. Baik, seterusnya ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Inna dah ada dalam diagram kita. Warna pink B ni. Mana dia? Hilang dah. Ini dia tuan-tuan. Dekat huruf taukid. Taukid maknanya penegasan. Kumpulan ni semua kumpulan penegasan ni. Inna. Maknanya sesungguhnya. Okey. Al-insan bahasa Melayu. Tak kisah dah. Sesungguhnya manusia. Lafi khusrin. Lafi. Ada dua perkataan kat situ. Pertama la, keduanya fi. Okey. Kat sini pun ada la. Dekat sini pun ada la. Dekat sini pun ada la. Ada huruf lam. Ini pun ada huruf lam. Ini pun ada huruf lam. Kat sini pun ada huruf lam. So yang dekat lafi khusrin tu lafi apa? La yang mana satu? Itu kita kena belajar. Jadi la yang ada dekat situ itu adalah haraf taukid. Penegasan. Maknanya apa? Cara nak terjemahkan la huruf penegasan, cara terjemahan dia ialah betul-betul, sungguh ataupun pasti. Okey. Kemudian kita jumpa fi. Fi kita tanda dengan apa tadi? Fi kita tanda dia dengan tanda pangkah ataupun popular. Dah adalah dalam diagram kita. Iaitu dekat sini. Dalam kumpulan haraf jar. Tengok berapa banyak perkataan dalam diagram kita dah kumpulkan. La fi khusrin. Fi maknanya dalam. Khusrin. Okey, khusrin kita tanda tadi. Khusrin kita tak tahu makna. Jadi bila tak tahu makna, kita kena rujuk tafsir bahasa Melayu. Apa makna dia? Kerugian. Jadi yang betul-betul tak tahu, al-asri dan juga khusrin. Itu yang kita kena tengok kepada kamus ataupun terjemahan bahasa Melayu. Baik, seterusnya illalladzina. Tengok, dua-dua perkataan tu kita dah kumpulkan dalam diagram kita. Illa dekat mana? Illa dekat pink B juga. Ini dia. Dekat kumpulan istisna. Apa makna dia? Melainkan. Illalladzina. Istisna. Kemudian kita jumpa alladzina. Alladzina jangan takut. Dah adalah dalam diagram kita. Dekat mana tu? Dekat sini. Warna pink A. Isim mausul. Kumpulan isim mausul. Maknanya orang-orang yang. Alladzina. Amanu. Amanu bahasa Melayu. Maknanya beriman. Beriman. Kemudian kita teruskan lagi. Wa'amilu. Wow lagi. Kita jumpa wow. Wow tu dekat mana pula? Wow tu dekat ataf. Kenapa bukan wow taukid Ustaz? Itu kita kena belajarlah sikit. Macam mana nak bezakan wow taukid dengan wow ataf. Wow ataf maknanya dan. Amilu. Amilu bahasa Melayu beramal. As-salihat bahasa Melayu soleh. Kan? Illalladzina amanu wa tawasaw. Wow lagi tu. Wow ataf dan.
Tawasau. Tawasau tu maksudnya berwasiat, berpesan-pesan bahasa kita. Okey. Wa tawasau bil haqqi. B dah adalah dalam diagram kita. Mana dia? Ni. B ni. B. Huruf jar. Huruf jar dalam kumpulan huruf jar. Maknanya dengan. Sorry. Makna dia dengan. Al-haqqi. Itu bahasa Melayu. Hak. Kebenaran. Okey. Kemudian watawasau. Wow. Lagi. Waw ataf lagi. Dan. Tawasau. Wasiat. Kata mengulang. Kita dah sebut tadi. Tawasau. Bis sabri. B lagi. Haraf jar dengan makna dengan. As-sabri bahasa Melayu. Kesabaran. Dapat tangkap tak tuan-tuan? Dapat. Tangkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba kira. InsyaAllah. Cuba kira daripada Memang mau 2-3 kali kursus lah Ustaz. Sekali kali. Orang 8 bulan dia 3 kali pula. Maksud saya bukan macam tu. Maksud saya kalau hanya 1 kali 2 kali tu memanglah kurang. Yelah. Tapi selalu ada kursus tu insya-Allah. InsyaAllah. Dapat Boleh faham kalau kita betul suka. Tu je lah. Suka kan bahasa Arab, Ya. insya-Allah Tuhan akan bagi kemudahan. Amin. Ini identiti setiap perkataan ni belum ada lagi. Ya, Ustaz? betul. Identiti dia, kenapa dia baris bawah, kenapa dua. Ini semua seronok. Kita bongkarkan dia. Apa alasan dia? Kadang-kadang tuan-tuan baca perkataan yang sama tapi kejap-kejap baris atas. Baris atas, atau depan, atau 2 bawah. Kenapa kan? Ini yang seronok. Itu yang mencabar tu. Mencabar tu kadang-kadang orang reverse the ghostan. Tapi Depan kena jangan sabar takut lah. lah, seronok. Bahasa Allah manalah tak cantik. Dia kata Allah saya terbaca dia kata dia pilih bahasa Arab bahasa yang mudah untuk kita faham. Betul. Tapi saya betul dengan Ustaz tu. Kenapa lah mudah Ustaz? Kita nak fahamkan ni susah. Dia masa. Tapi bila kita dah faham, alhamdulillah kita tak akan lupa. InsyaAllah. Itu aja dia punya mukjizat tu. Al-Quran. Rasa berahi tak belajar? Yalah. Dah. Apa dia? Rasa Apa berahi. ni? Macam mana orang lain? Macam peserta-peserta kita? Seronok ke? Rasa macam sesak napas ke? Saya sudah mulai menyukai. Bagus. Siapa nama kita? Dengan suara Nurmala. Normala. Oh, ni lah Normala. Selalu bertanya tu. Alright. Normala. Buat grup lah. Kita kasih tahu. Buat grup. Kita tanya-tanya. Okey, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada Quran tak? Saya malas nak tulis dekat kita punya bukan malas lah. Malas pula. Tak ada. Okey, buka ayat Quran. Tuan-tuan buka Quran, muka surat 111. Kita cuba tengoklah, Saya cuba ambil yang tak naklah ambil yang semua perkataan tak faham, kita ambil yang dekat-dekat dengan kita Yalah. 111 je. Okey. Al-Maidah. Ambil Al-Maidah. Tuan-tuan cuba buka ayat yang ke-21. Cuba tengok. Kita kongsikan sama-sama Kita kongsikan sama-sama. Okey, tuan-tuan tengok. Kita ambil ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata. Jangan tengok mana dia tuan-tuan Saya tak mau. Siapa tengok mana tak aci Tak ci lah. Tak aci. Tak ada tak tengok mana. Okey, baik. Okey, saya paparkan dekat tuan-tuan punya skrin kita punya diagram. Okey, jadi kita tengok ada tak perkataan yang ada dalam diagram kita. Kalau tuan-tuan rajin ataupun rasa tak bersalah, tuan-tuan ambil pensel, tandakan je dekat tuan-tuan punya Quran tu. Tak ada masalah dengan tujuan nak belajar, bukan nak contoh lukis. Okey, contoh kita ambil ya qaumi dukhulu. Ya itu dah ada dalam diagram kita. Ini dia tuan-tuan. Tuan boleh tanda pangkah kat situ. Tanda X. Tanda X. Dah ada dekat sini ya. Tengok saya isyaratkan dekat kita punya skrin. Nampak tak? Ya. Kemudian qaumi kaum bahasa Melayu tu tuan-tuan tanda right. Udkhulu ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran selalu, tuan-tuan sentiasa jumpa perkataan ni. Berulang-ulang. Jadi tuan-tuan tanda dengan bintang.
Walaupun alamak saya tak bisa jumpa lah Ustaz sebab mungkin kita kurang baca Quran, kita jarang jumpa. Tapi kalau kita selalu baca Quran, insya-Allah kita selalu jumpa perkataan ni. Terbongkar rahsia. Bukan rahsia. Ataupun dengan cara kita bergaul dengan kawan-kawan yang suka guna istilah bahasa Arab. Macam saya ada kawan-kawan yang suka guna istilah bahasa Inggeris. Jadi dia membantu saya untuk fahamlah beberapa istilah bahasa Inggeris. Okay, udkhulu ni tuan-tuan tanda berulang. Maksudnya masuk. Al-arda pun perkataan berulang tuan-tuan. Tuan-tuan baca surah ayat kursi jumpa kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ma fis samawati wa ma fil ard. Kan? Okey. Ard. Tapi dalam ayat kursi tu baris bawah al-ardi. Dekat sini baris atas. Kenapa? Baris atas kat sana baris bawah. Itu nanti ada alasan dia lah Okey. Itu yang Puan Nursyah sebut tu. Kemudian okey, al-arda tuan-tuan tanda berulang. Okey, al-muqaddasah. Muqaddasah ni takkan tak tahu Baitul Maqdis. Itu perkataan berulang tuan-tuan. Muqaddis. Perkataan berulang juga. Muqaddasah. Maksudnya bersih, suci Muqaddis. Baitul Maqdis rumah yang suci kan. Al-Muqaddas yang disucikan. Tengok bila tukar sikit baris dia ada sikit cara tukar makna dia tu. Mim Tak Ustaz? apalah. Pasal mim tu ke? Pasal Muqaddasah. Betul. Kalau kat Muqaddasah. sana. Okey nah. Kemudian allati dah dalam diagram tuan-tuan tanda popular warna pangkah. Allati dekat mana tu tuan-tuan? Dekat sini. Allati dekat sini. Ni tengok ni. Dekat isim mausul dalam diagram. Allati kataba tu tuan-tuan tanda bahasa Melayu senang. Apa dia? Kitab. Orang ni sebut kitab. Tapi kataba ni kalau betul-betul nak terjemah dia catatan lah. Catatan. Tapi orang Melayu dah guna kalimat ni kitab. Okey, Allah tanda right juga bahasa Melayu juga. Tak payah terjemah dah. Lakum dua perkataan. Pertama la, kedua kum. La pun tuan-tuan tanda popular, tanda pangkah. Kum pun tanda pangkah. Maknanya apa? Dah ada dalam diagram. Okey, la dekat sini. Allahu Akbar. Salah. La dekat sini tuan-tuan. Ni. La haraf jar. Ustaz, kenapa bukan la haraf taukid? Itu ada sebab dia lah. Nanti kita ceritalah. Yang penting ada dalam diagram kita. Kemudian kum pun tanda popular sebab dah ada dekat sini. Sini. Ni. Okey nah. Kemudian wala tartadu, jumpa waw dekat mana? Waw ataf. Sini. Kemudian la dah ada dah. Kat mana tu? Sini la panjang ni. Jazam. Dekat sini pun ada la juga tuan-tuan tapi apa beza la sini dengan la yang kat sini? Itu nanti kita cerita. Kalau kita betul-betul nak belajar, kita kena detailkan sikit lah kan. Kemudian tartadu saya nak minta tuan-tuan tanda bahasa Melayu tuan-tuan. Apa maksud bahasa Melayu? Murtad. Murtad ya. Orang Melayu sebut murtad. Bahasa Melayu tu. Okey nah. Ala tanda popular sebab dah dalam diagram kita. Dekat sini. Mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Dekat sini. Ala ni haraf jar. Tengok berapa banyak haraf jar. Sekejap haraf jar, kejap haraf ataf. Kejap haraf jar, kejap haraf ataf. Dua ni rajin berulang dalam Quran. Tuan-tuan kuasai haraf jar, kuasai haraf ataf, dua kumpulan ni selesai masalah. Kemudian tuan-tuan jumpa adbarikum. Adbar dengan kum. Adbar tuan-tuan tanda bahasa Melayu. Kum tuan-tuan tanda popular, tanda pangkah. Adbar tu maksudnya apa? Dubur. Biasa dengar perkataan dubur. 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 Ni Ponggong. Dubur tu ponggong Dubur. Belakang. Ponggong dekat mana? Ponggong dekat depan ke kat belakang? Belakang. Belakang. Bahasa Arab kata dubur. Bahasa Melayu sebut, orang Kedah kata jubok. Jubok apa Ustaz? Bukan Jubok. ponggong. Jubok tu ponggong lah, dubur lah tu. Teruk Okey. Tapi orang Sarawak lain tau. Maksud kata apa? Orang Sarawak apa kurang sedap itu. Apa dia? Dah azan.
Okey. Normal lah. Seterusnya, seterusnya jumpa Tom. Oh, tolong ni sekejap. Puan Azan. Oh, Puan ni, Puan Maimun. Ainon, Puan Dayang. Saya mute sekejap Puan Dayang. Okey, seterusnya kita jumpa apa? Ada barikum. Kum tanda dengan popular sebab dah ada dalam diagram. Dekat mana tu? Ni dekat sini tuan-tuan ni. Nampak tak? Assalamualaikum. Nanti tulis sebut kum-kum tu inilah dia. Kum. Okey, kemudian fatang qalibu. Fa, tuan-tuan potong fa tu dah ada dalam diagram kita. Popular. Dekat sini tuan-tuan. Dekat ni. Haraf ataf fa. Ataupun boleh juga fa dekat sini. Fa nasab. Fa nasab pun boleh. Yang penting dah ada dalam diagram kita. Okey. Tangqalibu ni okey, kat sinilah tuan-tuan tanda tak tahu makna langsung, buat nota kaki. Baru berapa perkataan tak tahu langsung ni? 1. Yang kedua, yang berikutnya perkataan khasirin. Khasirin tu sebenarnya sama dengan khusrin ni, nampak tak khusrin? Maknanya apa khusrin? Kerugian kan? Khasirin maknanya orang-orang yang rugi. Jadi maknanya perkataan tu berulang sebenarnya. Khasirin tu berulang daripada khusrin. Okey, cuba kira tengok berapa tanda yang tuan-tuan tanda. Berapa perkataan yang tuan-tuan tanda? Tuan-tuan tanda ke tak tanda? Kalau saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
17, 18, 19. Ada 19 perkataan semua. Daripada 19 perkataan, berapa perkataan yang tuan-tuan tanda betul-betul tak faham langsung, bukan bahasa Melayu, bukan berulang, bukan berada dalam diagram. Sikit aja. Sikit aja, ada 2 aja. Dua. Ada 2 aja. Dua sahaja. Pertama tangqalibu, yang keduanya khasirin. Itu pun kalau tuan-tuan tak faham langsung khasirin. Kalau tuan-tuan olah khasirin tu kepada khusrin yang macam ada dekat papan putih ni, maknanya dah faham dah. Yang banyaknya perkataan yang dalam kawalan kita. Apa maksud dalam kawalan? Dekat dalam diagram, bahasa Melayu, berulang. Jadi kita tackle 3 yang itu, yang lain tu insya-Allah kita boleh faham. Tapi cara nak tackle tu dia ada kaedah dia sikit. Kemudian kalau dia sebut dengan amilu, orang Melayu sebut amalan, itu dia kena olah-olah. Kenapa dia sebut amilu? Kenapa kadang-kadang dia sebut ya'malun? Kenapa kadang-kadang dia sebut ya'mal? Dia ada sikitlah perubahan tu, kita kena belajar lah yang kat situ tu. Kalau kita nak pergi lagi tebak mana-mana ayat pun boleh juga. Tapi masa kita tidak mengizinkan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okey. Jadi macam mana perancangan kita? Kita jumpa lagi sekali minggu depan. Sebelum kita bercuti hujung tahun ke UK ke, nak pergi UK ke? Nak pergi umrah ke? Nak balik kampung lah UK. Kampung tunggu cucu ke apa semua kan? Ustaz, hari Jumaat ni ada tak 20? Hari Jumaat ada, insya-Allah. 20 kalau kita ambil yang nombor 1 dengan hari ni kita campurkan, jadikan satu, the segmen 2 kan? Okey. Segmen 2 kan? Orang tak ramai, kita satukan. Okey, boleh. Ya, betul. Tak payah minggu depan. Ustaz nak balik kampung kan? Betul. Baik. Yes. Maknanya minggu depan yang hari Selasa tu kita terus gabungkan kepada hari Khamis. Tak ada. Khamis tak ada, Jumaat. Ustaz ada Jumaat 20. Jumaat ke? Tak tahu, Jumaat. 20 apa? 20 hari bulan Disember. Ingat Ustaz ada letak 6 dengan 20 Disember. Oh ya, 20 tu 20 tu sepatutnya apa? 20 tu hari Selasa. 20 tu hari Selasa kan? Hari Selasa. Okey. Jadi macam mana? Kita gabungkan ni. 6 dengan 8. Okey. Kita gabungkan. Okey, boleh. Maknanya 20 hari bulan tu kita tarik dia, kita cancelkan 20, kita bawa dia kepada 15 hari bulan, boleh? Tak tahu yang lain boleh. Hari Selasa. Boleh je. Cuma orang hari Selasa lah, takut dia tak boleh datang hari Khamis. Tak Yelah, apa. selalunya yang banyak ni orang bekerja. Banyak bekerja lah, adalah hal. Jadi tak apa-apa nak kata ya. Okey, ni kelas saya beritahu, ini kelas Ustaz Rusdi minta saya buat secara kesinambungan selepas kita orang balik daripada Sarawak, tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang dah tahu latar belakang kelas ni adalah
kelas yang kita buat dekat Sarawak. Jadi Ustaz Rusdi minta saya buat kesinambungan dia secara online. Jadi saya buatlah. Pertama saya buat hari Selasa pada kemarin. Kita kumpulkan peserta yang datang dekat Islamic AIC. IIC Information Center dekat Kuching. Kemudian kelas yang hari ni kita kumpulkan peserta yang datang dekat Masjid Abiyat Dan lain-lain jugalah. Bukan dan di juga Sarawak aja. ya betul dan Open. lain-lain lah seluruh Malaysia termasuk Haji Jasmi. International. Jadi kelas ini adalah kelas kesinambungan. Ustaz Rusdi minta saya buat secara santai untuk memperkenalkan lagi kaedah. Jadi Ustaz Rusdi kata sesiapa yang betul-betul berminat tahun depan barulah kita buat kelas yang sebenar. Kelas yang sebenar tahun depannya bulan Januari. Pertama ada dua cadangan lah. Pertama kita akan buat pada hari Selasa pukul 11 pagi. Yang kedua kita akan buat pada hari Khamis 11 pagi juga. Tapi kalau tak boleh kita akan buat satu lagi kelas pada hari Khamis malam Jumaat bermula pada pukul 8.30 malam. 8.30 malam. Semua saya tak pastilah. Kalau orang Semenanjung dia tak solat Isyak lagi tu. Kalau orang Sabah Sarawak dia sudah solat Isyak dah selesai dah. Jadinya sebab kelas ini kesinambungannya daripada Sarawak, maka Ustaz Rusdi minta saya meraihkan majoriti orang Sarawak. Saya kena ikut waktu Sarawak lah tuan-tuan. Jadi kalau anda kata orang Semenanjung join kelas kita ni, dia kena ikut follow pukul 8.30 jugalah. Maknanya dia sembahyang berjemaah di rumah dengan isteri dan anak-anaknya. Oh, dia tak pergi masjid. Dia tak dapat pergi masjid lah. Gitu. Yelah, diorang nak baca Yasin Ustaz. Tahu susah tu. Baca Yasin. Habis malam ni lah. Lepas Tak tahulah. Yasin boleh tapi selepas solat Isyak. Yang Semenanjung lah. Yang Sarawak boleh baca Yasin. Awal dah. Awal dah. Lepas maghrib. Dah selesai Lepas dah. maghrib, dah selesai. Tapi kami di Selangor ni, saya tak tahulah. Di Selangor ni ada setengah masjid. Macam saya sebut tadi, dia tak baca Yasin lah. Kadang-kadang dia baca kafi. Kadang-kadang dia buat kuliah je. Betul tu Haji Yasmi ya? Dia tak macam straight dah. Setengah tempat tu dia straight mesti Yasin. Kami di Selangor ni dia dah tak apa dah. Dia dah okey, kita tak baca Dah Yasin. longgar sikit lah. Dia dah longgar sikit lah. Sini misal Ustaz, trend. Mesti Yasin. Dia tengok tempat lah macam tu lah. Mesti Yasin. Tak boleh. Yang saya tahu dekat wilayah sebelah Selangor pun wilayah masih lagi straight. Kami Straight memang Yasin. cuma di Selangor ni sebab lain sikit, orang pelbagai latar belakang. Jadi dia nak tekankan juga mengaji tu, kadang-kadang dia buat kuliah, kadang-kadang dia baca kafi. Ikut AJK lah. Okey, jadi begitulah latar belakang kelas kita ni. Saya nak bagi tahu sedikit sebanyak. Tapi Ustaz Rusdi minta saya buat kelas percubaan ni 2 kali. Sebab tu saya buat 2 kali tu Puan Hajah. Kalau hari Selasa, 2 kali Selasa lah. Selasa kemarin dengan Selasa 20 hari bulan. Kalau hari Khamis, Selasa 8 hari bulan macam hari ni, dan juga Selasa minggu depan 15 hari bulan. Hari Khamis, Khamis 8 hari bulan hari ni dan juga Khamis 15 hari bulan minggu depan. Ustaz nak buat 2 lah juga. 2 lah. Kita Ustaz buat 2 dulu. pun tak apalah, buat 2 kelas lah. Kita buat dengan 2. Khamis. Ya betul, kita buat 2 dulu. Selasa, Nanti Khamis lah. ya Selasa dengan Khamis. Selasa, Khamis, nanti barulah dah selesai tu tahun depan baru kita buat kelas yang sebenar pada hari Selasa. Kita raikan yang ramai hari Selasa. So yang Khamis kalau nak join, dia join hari Selasa pagi pukul 11 pagi, ataupun kalau tak boleh pagi, kita buka lagi satu pada pukul 8.30 malam Khamis Malam Jumaat. Ya. Okey, wallahu alam. Itu sedikit sebanyak yang boleh saya maklumkan kepada tuan-tuan. Saya pagi tadi pun dah ada kelas tuan-tuan, tu yang nampak macam mandor. Yelah, suara tu. Lagi satu jadi- Ustaz, mana yang dah nak masuk kelas tahun depan, ingat ya, beli buku siap-siap. Jadi susah nanti dalam kelas. Beli buku siap-siap. Persiapan tu mesti ada lah ya. Buku beli beli dengan buku. Puan Nuraini ya. Bukan dengan saya, tak jual ya. Nur Beli Aini lah. Nur Aini bagi pihak apa Ustaz? Akademi Uhud. Uhud. Bagi okey. nombor dia Puan, ada nombor dia tak? Ada. Dia dah bagi Dalam poster grup, dalam tu. Okey, Orang baik. buku dah ada bagi poster semua. Okey, tengok dalam grup kan. Okey. InsyaAllah.
Okey, Kontak insya-Allah. je. Beli Assalamualaikum buku, lah. Terima kasih. buku, tuan-tuan nak beli buku ni ya. Buku tu lah. Buku ni kemudian dengan diagram kita tadi. Okey, Ya, wallahu subhanahu wa taala alam. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Tambahilah kami ilmu dan kurniakanlah kepada kami kefahaman. Wa zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min awali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan wawarkan kepada kawan-kawan lain, minggu depan kita jumpa pada Hari sama. hari yang sama, Khamis. 15 hari bulan ya. 15 hari bulan hari sama. Kami ingat ya. Pada kawan-kawan tu beritahulah. Pada kawan-kawan lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran ya Ustaz. Terima kasih. Afwan. Hmm.